Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, yes. So, hari ini kita akan masuk bab 2. Okey, bab 2 adalah tentang kebangkitan nasionalisme. Okey, bab ni sangat menarik sebab ia tentang cerita macam mana semua orang memperjuangkan kebebasan negara masing-masing. Okey, jadi okey, kalau perasan, modul saya ada tulis bahagian 1. Okey, bab 2 terbagi pada 2 bahagian. Satu adalah kebangkitan nasionalisme yang fokus pada Barat, Asia dan Asia Tenggara, dan satu lagi hanya fokus kepada tanah Melayu saja. Okey, so sekarang kita akan pergi pada bahagian 1, iaitu pada Barat, Asia dan Asia Tenggara. Okey, so tapi kali ini punya adalah saya nak fokus pada Barat dan Asia sajalah. Okey, jadi kita akan pergi dulu kepada 2.1, iaitu maksud nasionalisme secara umum. Okey, ini ringkas, semua orang boleh mantap lah. Okey. Okey, secara umum je. Okey, perasaan nasionalisme. Semangat nasionalisme adalah berkaitan dengan perasaan cinta akan negara. Okey, semangat memperjuangkan, membentang barat penjajah atau gerakan untuk mencapai kebebasan ataupun kemerdekaan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Okey, so kita akan terus pergi kepada pandangan tokoh. Okey, apa yang penting dalam pandangan tokoh ini adalah awak mengambil kata kunci. Apa sebenarnya tokoh tu nak sampaikan dalam sesuatu perkara. Okey, contohnya, bukan contoh kita pergi pada tokoh yang pertama, iaitu Hans Kohn, iaitu seorang ahli falsafah daripada Amerika, okey, yang mengatakan bahawa perjuangan nasionalisme ini adalah berkaitan dengan kesetiaan kepada negara dan bangsa. Okey. Kemudian, tokoh kita yang kedua ni adalah Profesor William. Profesor William ni adalah lahir dekat Scotland. Okey. Dia banyak buat kajian tentang sejarah, terutamanya sejarah dekat Asia Tenggara. Sebab tu dia menjurus kepada perjuangan orang Melayu. Okey, dia banyak mengkaji sejarah perjuangan bangsa orang Melayu. Okey, so dia kata bahawa nasionalisme merujuk kepada orang Melayu saja adalah perjuangan mereka adalah mempertahankan hak dan kepentingan bagi orang Melayu kerana bimbang bahawa fahaman sekularisme boleh meracuni pemikiran masyarakat masa tu. Okey. Okey. Tokoh yang ketiga, Dato' Onn Jaafar. Ni anak kelahiran Johor lah, yang mengatakan bahawa untuk kita memupuk perasaan cinta akan negara, kita harus memperkukuhkan jati diri bangsa. Maksudnya bangga sebagai bangsa Melayu. Macam mana kita nak menonjolkan identiti bangsa Melayu itu. Okey. Ambil kata kunci saja. Okey, seterusnya. Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang ini banyak ni samalah lebih kurang zaman Dato' Onn Jaafar. Okey, tapi dia fokus lebih kepada Islamik sikit kerana ada kaitan dengan Islam lah. Memperkukuhkan jati diri, mesti bersatu padu dan akhirnya mesti berjuang menentang penjajah dan fokus straight menuntut kemerdekaan. Okey. Ini bersama. Ini adalah anak kelahiran Tanah Melayu, Dr. Sutralinggam. Okey, berbangsa India lah. Okey, mengatakan bahawa semua bangsa dekat seluruh dunia ini mempunyai hak. Okey, dan perlu setia kepada negara dan bangsa. So, kajian ni memang banyak tentang sejarah India, masyarakat India dekat Malaysia, dan satu lagi adalah berkaitan dengan sejarah India dekat negara India lah. Tapi berkaitan, sebab tu dia menonjolkan idea bangsa itu, idea bangsa. Okey. Ni Profesor Dato' Zainal Abidin Abdul Wahid. Okey, pengasas UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Antaranya mengatakan bahawa sebenarnya semangat nasionalisme ni bukan hanya menentang penjajah saja. Sebenarnya dah wujud sejak lama lagi semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dia merujuk kepada kesetiaan rakyat kepada raja. Dan benda tu dibawa sampai ke lepas merdeka lah. Dan akhir sekali, ini favourite saya, Profesor Khoo Kay Kim, sangat hebat dalam sejarah. Dia mengatakan dia memang banyak mengkaji sejarah bangsa Melayu sebab origin Malaysia adalah bangsa Melayu lah.
Jadi mengatakan bahawa perjuangan orang Melayu sebenarnya adalah memperjuangkan ataupun menempatkan kembali kedudukan orang Melayu sebagai kedudukan sebagai bangsa yang unggul dekat negara sendiri. Okey. So, itu adalah serba sedikit tentang maksud nasionalisme. Kita tengok umum dan dari segi tokoh. So, kesimpulannya adalah semangat nasionalisme ini bukan sahaja menunjukkan yang perjuangan menentang penjajah saja. Dia luas. Okey, contohnya kesetiaan kepada negara dan bangsa, kesetiaan kepada raja ataupun pemerintah, memperjuangkan hak bangsa, mengelakkan ancaman kuasa asing, semangat perpaduan. Dan kalau nak dikaitkan dengan semangat nasionalisme pada masa kini adalah lebih kepada mengukuhkan jati diri sebagai anak bangsa Malaysia. Macam mana kita nak menonjolkan semangat setia kepada negara dan bangsa kita. Kita tak menentang penjajah. Tapi kita sepatutnya mengelakkan pengaruh-pengaruh negatif ataupun kuasa-kuasa barat menular ke dalam masyarakat. Tapi benda tu yang suka kita nak buat. Sebab kita menerima pengaruh kan. Itu cabaran semangat nasionalisme pada masa kini. Okey. Jadi, bila awak pergi kepada essay, nampak? Saya terus tadi essay. Apakah yang anda faham tentang semangat nasionalisme? Okey, awak boleh ambil balik kesimpulan ni. Awak boleh ambil pendapat-pendapat tokoh tadi ataupun maksud secara umumnya. Tapi, saya nakkan satu contoh yang awak dah belajar masa tingkatan 3. Apa contoh-contoh perjuangan-perjuangan peristiwa yang awak belajar masa tingkatan 3 yang awak boleh kaitkan dengan semangat nasionalisme? Okey, pastikan 4 markah. Ini kebat kebat. 4 markah ialah 2 fakta 2 huraian. Okey. Selamat mencuba.